Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah lukisan kejuruteraan, di mana kami akan kongsikan kepada anda bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum bagi mata pelajaran ini. Tapi siapakah guru penyampai kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Sakina, guru teknikal daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Hai Cikgu, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey Cikgu, untuk hari ini apa ataupun untuk segmen ni apa yang kita akan belajar Cikgu? Okey, untuk segmen kali ini saya akan terangkan mengenai kertas 1, soalan 1 sehingga 5 berkenaan dengan format dan teknik melukis. Okey, baiklah Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Silakan Cikgu. Okey, kali ini saya akan terangkan mengenai bahagian A. Kalau tengok dalam lukisan kejuruteraan, kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A soalan 1 sehingga 3. Bahagian B ada soalan 4 sehingga 5. Okey. So soalan 1 sehingga 3, okey, kita tengok dalam bahagian A kita ada geometri satah. Okey, 3 soalan kita kena jawab semua sekali. Okey, so soalan 1 7 markah. Okey, biasanya dalam soalan 1 ni kadang-kadang ada campurkan sama ada poligon dengan rajah sama luas. Okey, lepas tu digabungkan dengan segitiga. So kalau kita tengok kat sini soalan 1 7 markah kan, Sean? Biasanya kita mesti macam 7 markah, 1 markah, biasanya kita ambil 1 minit setengah. Jadi kita melukis, kalau kita dapat minima kan, contoh 7 markah, kita lukis dalam 7 minit je. So kita akan ada lebih masa lah. Jadi kita, sebab kita ada 8 soalan dalam ni dan kita ada 2 jam setengah sahaja. Okey. Dan kemudian kita ada soalan 2 8 markah. Okey. Soalan 2 ni kadang-kadang dia suka campurkan macam poligon, pentagon, lepas tu dicampurkan dengan pembesaran pengecilan. Okey, markahnya 8 je tapi stepnya banyak. Jadi jangan salah step lah, sebab murid kena ingat step dia dan dia bersambung. Okey. So seterusnya soalan 3 15 markah. So biasanya soalan 3 ni memang tangent. Tangent ni dia banyak sikit lah step dia. Bulatan lah, elips lah, parabola, macam-macam lah. Nanti saya akan terangkan step-step tu ya. Okey, so seterusnya soalan 4 dan 5 ni dia termasuk dalam bahagian B. Okey, tapi untuk segmen saya terangkan 4 dan 5 lah. So segmen seterusnya akan pergi 6, 7 dan 8. Okey, so soalan 4 kita ada 10 markah. Okey, so dia boleh letak ortografik. So ortografik ni biasanya format kali ini dia lain sikit. Sebelum ni dia bagi macam pandangan plan dengan pandangan hadapan. Dan lukis satu lagi pandangan je, pandangan sisi lah. Tapi kali ini kita dibagi pandangan plan je, ataupun pandangan hadapan je, ataupun pandangan sisi je. Satu je dia bagi. Dan kita kena unjurkan lah. Dan dia bagi jarak. Tapi yang ni dia pakai sudut pandangan yang ketiga lah. Okey. So soalan seterusnya adalah soalan 5. Soalan 5 ni yang saya akan terangkan adalah soalan isometri. Tapi dia boleh juga jadi soalan oblik. So kita kena tengok lah, jangan salah arah pandangan lah. So kalau boleh 10 markah ni 10 minit. So maksimum kalau seminit setengah, 10 markah berapa, Sean? Seminit setengah 10 markah tu 15 minit Cikgu. Pandai sangat. Okey. So jadi biasanya maksimum 15 minit lah. Okey, kalau macam terlebih daripada 15 minit tu, saya cadangkan student kita move on. Okey. Sebab kalau bergerak ke soalan yang lain. Bergerak ke soalan lain, sebab takut soalan yang lain tu dia tak sempat jawab. Kalau dia dapat jawab semua sekali, dan dia boleh patah balik kalau dia ada masa kan. Kalau dia tak ada masa, dia boleh teruskan je, tapi dia tetap dapat markah di setiap bahagian. Jadi tak tinggalkan kosong lah. Sayang kan kita tinggalkan kosong.
Okey, murid-murid semua jangan lupa tau. Mesti jawab dengan betul. Okey, terima kasih cikgu, dan seperti yang disarankan oleh cikgu tadi, sekurang-kurangnya ataupun jangan lebih daripada 1.5 minit untuk setiap soalan, dan sekiranya anda siap dengan cepat, anda boleh sama ada cukup masa untuk semak soalan anda ataupun semak jawapan anda, ataupun anda kenalah bergerak ke soalan yang lagi satu supaya anda tidak akan kehilangan markah bagi soalan yang tidak dijawab. Dan untuk sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Pecutan mata pelajarannya adalah lukisan kejuruteraan bagi kertas 1, dan untuk segmen kali ini cikgu, kita akan berikan tumpuan kepada soalan dan 1. Betul ke cikgu? Betul. Okey, silakan cikgu. Okey, murid-murid. So saya tengok kita nak masuk pada soalan 1. Okey, saya galakkan murid-murid mesti baca soalan. Okey, kita tengok sini, rajah 1. Okey, inilah rajah 1 kita, menunjukkan poligon A, B, C, D, E. Jadi A, B, C, D dan E. Okey. So dengan menggunakan kaedah geometri, maksudnya geometri ni semua langkah kena terangkanlah. Lengkapkan poligon. Okey, bila dia ada 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 sisi adalah poligon. Okey. Lengkapkan mengikut saiz penuh. Okey, nombor 1 prime. Nombor 2 prime, lukis segi empat sama yang sama luas. Okey. So langkah pertama, kat sini dia bagi A, B dan D dan E. Jadi diminta lengkapkan. Okey, mula-mula sekali, okey, kita garis D ke B. Okey, seterusnya kita bahagi 2. Okey. So kita boleh pakai jangka lukis. Okey, ambil jangka lukis awak macam yang sama kat rumah kan. So awak buka je satu bukaan dan awak tanda. Okey. Dan seterusnya, okey. So daripada sini, okey, dari D tanda juga. Okey, kemudian pada persilangan ini kita garis. Okey. So bila kita garis dan kita nak buat segitiga, maka untuk segitiga yang ni Sean, ini adalah segitiga sudut tepat. Okey, dia ada banyaklah segitiga sudut puncak. Okey, ada macam-macam. Jadi untuk segitiga sudut tepat ni senang je. Kita buat separuh bulatan D dan B ni cucuk pada titik tengah di sini. Okey. Okey, dan kita buat separuh bulatan. Kemudian kita ukur 35 ni pada pembaris. Okey, ambil je ukuran pada jangka lukis ni, awak ukur pada pembaris dan awak tanda. Okey. So bila awak tanda kat situ, awak terus je garis. Okey. So garis jadilah segitiga. Okey, so yang nombor 1 dah siap, kita dah lengkapkan kita punya poligon. Okey. Okey, dan saya teruskan ke yang nombor 2 So kita nak lukis segi empat sama. Okey, ini adalah segi empat sama, dia bukan segi empat tepat. Makanya dia nak yang sama luas dengan poligon. Okey, so bila ada 5 sisi macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, Sean, mula sekali kita kena ambil puncak dia. Okey. So kalau kita tengok kat sini, yang paling tinggi mana? E tu. E. Yeah. Biasanya kita ambil yang paling tinggi, tapi sebenarnya dia bukan yang macam tu. Okey, kita kena kira dari tapak. 1, 2, 3. Ni adalah yang ketiga, betul? Betul. Dari kiri pula 1, 2, 3. Sebenarnya D yang puncak. Okey, so murid jangan salah Okey, so kita ambil yang D ni. Okey, so kita garis DB ni dah ada tadi. So kita turunkan ini, kita selarikan. Okey, ini adalah garisan selari lah. Okey, kita pakai 2 set square tu kan. Okey, kemudian kita gariskan kaki segitiga. Okey, so dari poligon nak pergi ke segi empat sama, mula-mula mesti pergi segitiga dulu. Okey, ni kaki segitiga yang pertama. Okey, okey tu. Dan kita ambil D, kita gariskan ke A. Okey, dan kita selarikan ke sana. Okey, yang ni dan yang ni juga adalah selari. Makanya kita akan dapat kaki G. Okey, dan dari D ke G kita garis. Okey, murid-murid perlu tahu kalau awak tak garis segitiga ni Sean. Okey. Jadi step seterusnya tidak ada markah. Jangan tak buat buat je semua garisan yang ada. Okey, lepas dapat segitiga, kita nak pergi kepada segi empat tepat. Okey. Jadi kita boleh turunkan, sama ada kita turunkan D pun boleh, kita turunkan E pun boleh. Okey. So bila turunkan E, kita bahagi 2. Okey. Dan kita garis. Okey. Kat sini mana kaki segitiga Sean? Kaki segitiga bagi yang tadi kita buat tu kan? D, F dan G. Okey, kaki segitiga tu kita naikkan kaki segi empat. Okey. So kita naikkan ke atas, naikkan dia
Dan kita dapat segi 4 ni. Okey, dari segi 4 ni kita nak buat separuh bulatan. So kita ambil jangka lukis kan. Ya. Ambil jangka lukis, cucuk di G, jari ke sana, kita buat separuh bulatan. Okey. Dan kita dapat J. Okey. Dan kita kena buat separuh bulatan besar lagi. Dari J pergi ke kaki segitiga. Ya. F. Okey. Yang ni kita bahagi 2. Ini kita bahagi 2 jarak ni kan. Ya. Jarak kita bahagi 2 bila kita garis dan kita buat dia punya separuh bulatan. Okey. Dan kita nak buat segi 4 dari G ni tadi. Kita terus naikkan jumpa pada separuh bulatan tu dan kita ukur dia, kita pindah je. Macam ni kita ukur kan? Ya. Lepas tu kita pindah. Okey. Okey. So dapatlah segi 4 sama. Jadi soalan 1 kita dah siap. Oh, okey. Cikgu, yang ni sebab yang ni dia menggunakan kalau tak silap saya pentagon kan cikgu? Ya, tapi selain daripada ni poligon. Poligon. Okey. Okey cikgu, silakan cikgu. So kalau poligon ni dia tak semestinya 5 sisi. Dia 4 sisi pun boleh. 4 sisi pun so, boleh. So andai kata dia bagi A, E, D, dia terus pergi B. Okey. Jadi kita tak payahlah tarik satu kaki. Satu kaki tu kaki segitiga dah ada kan? Jadi kita buat dia kaki lagi satu. Boleh juga macam tu. Boleh lah. Okey. Okey. So saya teruskan kepada soalan 2. Boleh cikgu, silakan. Okey. So soalan 2 kita, okey. Rajah menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E. Okey. So kalau kita tengok A, B, C, D, E ni bentuk dia bentuk apa, Sean? Okey. Yang ini berapa A, B, C, D, E inilah pentagon itu. Pentagon sebab berapa sisi? Dia ada 5. Pandai, Sean. Kalau 6 tu hexagon itu. Pandainya. Okey. So sekarang ni, okey, dia bagi kaki A dan B, okey. Yeah. So pentagon ni dia ada 2 kaedah tau. Okey. Okey, satu dia bagi bulatan je kena lukis pentagon. Okey. Satu lagi dia bagi sisi. Alright. Okey, kalau dia bagi A, B macam ni, okey, so kita nak lukis daripada kaki A, B ni mula-mula kita buat 45 darjah. Okey, ini adalah 45 darjah lah. Biasanya kita pakai kaedah lah buat 45 darjah tu. Okey, saya tandakan sebagai nombor 4 mewakili 45 darjah. Okey, sebelah lagi kita boleh buat 60 darjah. Okey, Sean, sebenarnya dia tak kisah. Kiri boleh, kanan boleh 45 darjah tu. Jangan risau. Okey. Yang penting lepas tu awak bahagi 2 A, B ni. Okey, bila awak bahagi 2 jumpakan pada nombor 4 dan nombor 6, okey. Dan awak bahagi tengah. Okey, 4 dan 6 ni, okey, bila awak buka dan kelukis, okey, tanda kat sana, tanda kanan. Kiri, kanan awak tanda, okey. Dan awak bahagi 2. Okey, dari sini, dari nombor 5 ke B, dia adalah jejari untuk bulatan. Okey, makanya dari sini, okay, awak cucuk kat situ, dari B macam tu, kemudian awak boleh buat bulatan. Bulatan penuh lah kita buat. Okey, dan kita ukur kaki AB kita tanda kanan, satu lagi, kita tanda belah kiri macam tu. Okey, dan yang tengah ni tadi, kita unjur terus naik atas. Okey, dan kita garis je lah. So, kita dapatlah kita punya pentagon. Okey, jangan lupa kat pentagon ada separuh bulatan. Ya. Okey, separuh bulatan macam biasalah D dengan C bahagi 2. Okey. Dan cucuk dari sini O ni, okey, cucuk kat situ, pensel dekat D, buat je separuh bulatan. Okey. So, kita punya pentagon dah siap. Tapi jangan lupa, kita ada 2 prime. Okey, besarkan pencontoh. Maksudnya, kat sini kita ada gabungan daripada pembesaran pengecilan. Okey, so bila dia kata besarkan pencontoh, nisbah sisi 5 ke 4. Ya. Jadi, gambar ni dia adalah yang kecil. Ya. Dia adalah yang 4. Okey, so kalau macam ni, saya akan advise murid, so kita pilih je mana-mana sisi. Awak nak pilih sisi kiri boleh, sisi kanan. Tapi kalau boleh, pilih sisi yang rata lah. Okey, contohnya macam ni kan, AB ni kan rata kan? Ya. Jadi kita buat je satu bukaan, tak kisah berapa sudut Awak buka je, awak garis, okey. Bila awak dah garis, okey. Kemudian awak tanda, okey, awak buka jangka lukis satu jarak macam tu kan? Ya. Okey, awak buka je, tanda, okey. Sampai 5 kali. Okey, so akan ada 4 dan 5 lah. Okey, so saya dah kata tadi, disebabkan dia adalah yang kecil. Sebab kita nak besarkan kan? Ya, betul. Jadi 4 adalah dia lah. 5 lah yang kita nak besar. Jadi 4 yang kita garis ke B. Dan kita akan selarikan dia. Okey, yang ni adalah selari.
Selarikan pakai 2 set square je, Sean. Ya. Kita letak, kita tarik je. Okey. Okey. Jadi kita akan dapat B prime. Ini adalah pembesarannya lah. Okey. Kemudian jangan lupa awak mesti buat garisan pancaran. Okey, kat sini biasanya garisan pancaran di mana awak tarik, di situ awak pancar. Okey, kalau awak tarik dari A, awak pancar dari A. Okey, macam inilah maksudnya dari A ke semua titik yang ada. Okey, jangan buat kesalahan di mana bila awak tarik dari A, dari B awak pancar. Salah lah. Ya. Okey, bila tarik dari A, dari A. Kalau tarik dari B, dari B. Okey, so pancarkan semua titik yang ada. Titik tengah, titik D, titik E. Okey, semua titik yang ada. Okey, dan kita tandakanlah ini tadi kan kita dah selarikan kan? Okey, ini bila kita selarikan, kita pusing je kita punya set square tu, kita bawa sini, so kita selarikan juga. Jadi ini sebenarnya dia selari lah. Okey. Dia bagaikan garisan panduan lah, Ego. Dia panduan lah. Kita bawa dia. Lepas tu kita dah ada garisan pancaran tadi. So di mana kita nak berhenti tu dari B. Kita berhenti pada garisan pancaran C. Untuk kita dapatkan C prime. Okey. Dan kita sambung yang ni pun kita sama. Kita selarikan ke atas. Okey. So kita boleh buat bulatan terus sebab kita dah dapat titik tengah kat sini kan? Okey. Jadi kita terus buat dia punya bulatan kat situ. Okey. So dari sini cucuk je, buka je jangka lukis, terus je lukis. Macam tu je. Okey. Dan kita tarik je pergi ke E. Okey, so bila dah sampai sini, kebanyakan murid-murid dia terlupa pekatkan Sean. Ya betul. Maksudnya ini dia pakai 2H. Dia garis semuanya dia pakai 2H. Tapi sebenarnya untuk garisan objek, kita mesti pakai 2B. Okey. Kalau kita terlupa Sean. Kita tak dapat markah lah. Tak dapat juga, Ego? Tak dapat markah. Kita cuma dapat garisan binaan ni punya markah lah. Katalah objek tu satu line, satu markah. Kita hilang berapa? 1, 2, 3, 4. Alamak. Banyak markah. Okey, jangan lupalah. Okey, so awak mesti pekatkan dia. Okey, macam ni lah. So pekatkan, sambung. Yang ni, yang kecil ni pun diorang selalu lupa, Sean. Murid-murid suka lupa yang ni. Okey, ini pun kecil macam ni pun satu markah tau. Jangan lupa. Okey, so awak buat lengkuk ni, pekatkan juga. Okey, so awak tarik ni. Jangan lupa, E prime ke E mesti juga digaris. Okey, jadi sebab kita ada nombor 1 bina pencontoh, dah siap yang kecil ni. Nombor 2, besarkan mengikut nisbah sisi. Okey, ini nisbah sisi Okey, Sean. Nisbah ni dia ada 2 jenis tau. Okey, satu nisbah sisi, satu lagi nisbah luas. Kalau nisbah luas tu dia macam ada bulatan sikit. So murid kena bezakan. Jangan lupalah, jangan salah. Maknanya teknik berlainan untuk pembesaran dan juga untuk pembesaran pengecilan tu dia ada 2, nisbah sisi dan nisbah luas. Jadi bila kita lukis mengikut kaedah yang betul, kita dapatlah full mark 8. So kita bolehlah dapat A FK kita. Cikgu, tapi selain daripada pentagon sekarang ni, soalan ni pentagon kan, ada tak ada apa gabungan di antara menggunakan poligon lain, contohnya macam hexagon ke? Boleh. Untuk pembesaran dan pengecilan dia boleh tukar. Dia boleh letak hexagon, dia boleh letak segi 4 saja. So dia boleh letak bulatan di tengah. So boleh buat gabungkan dengan beberapa jenis. Macam tu. So dia boleh bezakan lah. So tak semestinya pentagon je. Jadi hexagon ada, apa kita belajar oktagon kan, kita belajar kat sini untuk tingkatan 5 ni hanya pentagon, hexagon dan oktagon. So tapi boleh juga gabungan segi 4. Okey, macam tu. Tapi macam cikgu sebutkan tadi kan, contohnya oktagon kan, Cikgu? Langkah dia sama seperti yang ditunjukkan di pentagon kan, Cikgu? Kalau pentagon tadi kita buat 45 darjah dan 60 darjah kan. So kita tengok rupa macam oktagon tu. Kalau dia bagi segi 4 je, kita buat ikut kaedah segi 4 tu. Tapi kalau dia bagi kaedah yang biasa macam sisi juga, kita pakai kaedah sisi. Tapi kalau pembesaran pengecilan ni sama je. Okey, Sean. What if bila dia lukis pentagon ni, dia salah lukis? Apa yang terjadi dekat 2 prime tu? 2 prime tadi? Maksud saya markahnya berangkai tak? Okey. So kat sini tak semestinya bila dia salah lukis kan, contohnya kan, dia ambil ni, dia ukur dan dia tanda, kadang-kadang terlajak. Bila dia terlajak, dia tak jadi tau dia punya pentagon ni. Okey. Dan apa jadi dengan pembesaran tu?
Okey, awak jangan risau. InsyaAllah markah tu memang ada. Okey. Biasanya kalau awak salah pada pentagon, pembesaran tu tetap ada markah. Okey. Awak pakai nisbah sisi kan? Selagi awak pakai nisbah sisi, markahnya ada. Suku markah. So dekat sini dapat 1 markah. So jangan risau. Okey. Okey, dan berdasarkan apa yang cikgu dah tunjukkan tadi, kita kena betul-betul lah ikut langkah yang sepatutnya untuk menjawab soalan kita. Sekiranya salah, pastikan jangan salah supaya sekiranya anda ikut langkah-langkah dengan betul, jawapan anda pun sememangnya betul. Dan kita akan berehat sekarang, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Percotan. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Percotan bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan kertas 1, dan untuk segmen kali ini kami akan berikan tumpuan kepada soalan 3 dan 4. Baiklah cikgu, silakan. Okey. Untuk soalan 3, okey, kita tengok biasanya dia akan keluar soalan tangent. Okey. Kita tengok rajah 3 menunjukkan satu pencontoh. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E dan F. Okey, murid-murid kat rumah, kat sini kita tengok tidak ada pun dalam tangent garisan yang kita ambil titik tu, kita garis terus. Tidak ada. Jadi semuanya menggunakan kaedah. Mesti guna kaedah. Okey. So kalau kat sini kita tengok DE adalah garisan tangent. Okey. DE garisan tangent. Kenapa dah highlightkan kat sini? Okey, Sean. Okey, murid-murid pun sama tengok DE adalah garisan tangent. Sebab biasanya kalau kita jumpa bulatan ni, kita tengok je ada titik E ni, murid kat rumah dia akan terus garis. Okey, murid-murid kat sana jangan lupa. Okey, awak mesti pakai kaedah tangent. Macam ni adalah bulatan berjumpa dengan titik. Okey, sebelum saya ajar awak lukis, saya terang satu persatu kat sini. Okey, so ini adalah bulatan. Sini adalah bulatan juga. Okey, ini kita baca kat sini adalah elips. Okey, di mana adalah paksi major dan paksi minor dah diberikan. Okey, lagi satu adalah separuh parabola. So dalam tangent ni kita ada elips, parabola, okey, bulatan berjumpa dengan titik, satu lagi kaedah macam kaedah Mickey Mouse sikitlah. Okey, kejap lagi saya akan terangkan. So mula-mula bila nampak soalan macam ni, dia akan bagi hanyalah kertas kosong. Okey, kadang-kadang Sean kertas kosong macam ni je. Okey, kalau dulu dia ada bagi satu titik, contohnya titik pada bulatan J. Okey, tapi kali ni tak ada. Jadi murid-murid jangan lupa awak tengok bulatan besar ke, ruang yang besar ni. So awak pilih, awak nak lukis bulatan dulu ke, awak nak lukis elips dulu ke. So kalau saya lebih suka ambil bulatan dan bulatan lukis terlebih dahulu. Okey. So kita tengok bulatan C ni dekat bawah. So untuk mengelakkan kita terlajak kertas. Okey, jadi kita ambil bulatan C ni, kita lukis dahulu. Okey, so kita lukis kat sini. Okey, dan jarak jangan lupa. Okey, murid-murid, kesalahan yang biasanya dilakukan adalah jarak. Bila jaraknya tak sama, lukisan tu akan jadi lebih besar, Sean. Jadi kita tak nak macam tiba-tiba elips tu pergi sana. Sebenarnya bulatan ni elips kat sini kan. Jadi kita tak nak buang walaupun satu markah. Okey. Jadi lepas kita buat bulatan ni, kita ambil jarak dia. Kita bawa ke kiri 10, kita bawa naik atas, kita boleh lukis bulatan ini lagi satu. Okey. Dan daripada bulatan ini, okey, awak tengok kat sini, dia diameter dia 60 kan. Dan kita nak buat elips. Okey, macam mana kita nak buat elips? Kita ada paksi major dan paksi minor. Okey, sebenarnya kalau elips, kalau kita tengok tangent ni, major dan minor ni, dia berpanjang kan 130 dan 100. Okey, jadi sebenarnya elips kita bentuk dia macam tu. Dia besar lah. Jadi yang major ni yang panjang sampai sini, ni yang 130. Jadi kalau daripada F pergi ke Q, so kita ambil bahagi 2 lah, betul tak? Ya, betul. Jadi yang minor ni 100. Jadi kat sini adalah 50 je. Okey, yang ni 130 bahagi 2 berapa? 65. Yes, kat sini adalah 65. Okey, so dari sini, dari hujung, ini A kita Okey, jangan lupa kat sini A. Okey, bila awak garis dari sini ukur 50, dan awak bawa dia, okey, ni titik tengah lah.
Okey, kemudian murid-murid bawa naik atas titik Q ni. Okey, itu A tadi. Okey, bawa naik atas sebanyak 65. Okey, kita garis je. Kita letak je set square. Okey, kita letak T square, kita letak set square. Kemudian kita garis je naik atas. Okey, kita akan jumpalah titik F. Okey, dalam elips mesti ada dua lengkung. Okey, maksudnya dua separuh bulatan lah. Ya. Okey, ini pusat dia. Q pusat dia. Jadi, dari Q ke A, satu separuh bulatan. Okey, dari Q ke F, satu lagi separuh bulatan. Okey, dan kita pakai set square yang 60 darjah. Kita letak T square, kita letak set square 60 darjah. Okey, so, kita bawa 30 darjah, kita bawa 60 darjah. Okey, dan kemudian kita garis je naik atas. Okey, letak T square awak, letak set square awak, garis. Okey, dan samalah kaedahnya di situ. Okey, so awak nampak bila awak garis murid-murid, nampak kan kat sini kan titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan titik keempat. So samalah bentuk dia. Okey, so jangan tersalah. Kalau awak bawa ke bawah, dia akan pergi panjang. Okey, so dah siap kita punya elips. So kita nak pergi parabola. Okey, parabola kita dia dah bagi saiz 60 ni. Tengok. Okey, ini adalah 60 darab dengan 95. Okey, kita garis 60, kita dapat X, kita turunkan 95. Okey, so parabola kaedahnya lain. Okey, awak kena buat satu bukaan. Okey, buka satu bukaan, tak kisah berapa. Dan tarik pula dari X. Okey, kat sini bila awak dah buka bukaan, awak boleh tanda terus pun tak apa. Okey, buka mesti 4 maksudnya 1, 2, 3 dan 4 macam tu. Okey. So, kat sini pun buka satu lagi bukaan dan kita tanda 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kat sini biasanya murid salah di mana 4 ni terus garis turun bawah. 4 ni mesti jumpa dengan X. Okey. 4 bila jumpa dengan X, yang lain awak akan selarikan, bawa dia. Okey. So, bila awak bawa macam tu, okey, barulah dia selari semua. Kita nak bahagikan line ni kepada 4 bahagian. Okey, mesti 4 Jangan 5, jangan 3. Jangan kurangkan markah, jangan buang masa maksudnya. Okey, samalah yang ni. Okey, dan kita tengok puncak dia. So, puncak dia kat sini F kan? Okey, kita tengok bawa sini, ini adalah puncak dia. Jadi, bila F adalah puncak dia dari unjuran belah kanan ni, so, awak bawa semuanya pergi pada puncak. Okey. Okey, bila semua dah pergi pada puncak, satu bawa ke puncak, satu lagi mesti bawa turun bawah. Okey, so awak turun bawah straight je. So kita nampak titik tu. 1, 2, 3, 4. Okey, daripada puncak ni. So dapatlah lengkung dia. Okey, ini parabola dah siap. Okey, dan dari bulatan berjumpa dengan titik. Titik tengah pergi ke I garis. Okey, dan kita bahagi 2 dan kita buat separuh bulatan. Okey, dari separuh bulatan ni I jumpa separuh bulatan ni. Okey, titik ni mesti garis. Okey. Bila awak tak garis, okey, garisan objek di sini tidak dapat markah. Okey, jangan lupa. Ini adalah stepnya. Okey, jangan terlupalah untuk lukis. Okey, yang seterusnya adalah bulatan. Ada satu lengkung kat sini kan? Ada 2 bulatan dan lengkung. Jadi untuk mendapatkan J50 ni dari sini, okey, awak ukur ke sana. Jadi kalau kita ambil dari sini ke sana, kat sini ke sini je dah 50. Kan, betul tak? Jadi kalau kita ambil dari sini, suppose kita buat macam mana? Kita akan tambah dia. Okey. So 50 tambah 20 akan jadi 70 lah. Dari sini kita ukur 70. Okey, so samalah dengan sana. Jadi 50 tambah 30 jadi 80. Okey. So awak buat, jangan lupa mesti garis. Kalau tak garis, lengkung ini tidak dapat markah. Semua step kena ada lah. Ya. Okey. So nombor 3 kita dah siap. Cikgu, untuk yang ni, Cikgu, ini adalah soalan tangent di mana ia adalah gabungan di antara elips dengan parabola, Cikgu. Biasanya memang ada untuk semua soalan tangent ke macam mana, Cikgu? Okey. So, kadang-kadang dia bagi elips saja, kadang-kadang dia bagi parabola saja. Ya. Okey, ataupun dia akan gabungkan macam ni lah.
Jadi terpulang. Tapi bila awak nak tengok elips dengan parabola, jangan tertukar kaedah lah. Nanti tak dapat markah lah, rugi. Memang setiap untuk elips dengan parabola ni memang dia ada langkah kaedahnya sendirilah, Ego. Ya. Okey. Silakan, Ego. Okey, saya teruskan kepada soalan 4. Okey, soalan 4 ni soalan ortografik. So, soalan ni berbeza dengan format sebelum ni. Yang mana saya dah bagi tahu tadi, kadang-kadang dia bagi plan. Okey, boleh tak dia bagi hadapan? Atau dia bagi sisi sahaja? Boleh. Dia boleh pilih. Okey. Yang penting dia adalah unjuran sudut ketiga. Okey, kalau ini adalah plan, okey, ini mesti plan sebab dia duduk atas. Okey, pelan dia duduk atas. Tapi kalau pelan, dia mesti kawan, bawah dia mesti hadapan. Mesti. Boleh tak kita tukar jadi pelan, bawah dia sisi? Tak bolehlah, salahlah gambar kita. Okey, pelan mesti kawan dengan hadapan, hadapan mesti kawan dengan sisi. Jadi kawan dengan pelan ni siapa? Kesian dia seorang-seorang kan. Jadi dia mesti kawan dengan sudut lah. Okey, sudut dalam ortografik 45 darjah. Okey. So, mula-mula sekali, kita dah ada persilangan. Makanya ambil je T-square, kita letak dan kita ada set square yang 45 darjah kan? So, letak je, awak garis je. Okey. Seterusnya, ini dipanggil unjuran ortografik kan? Mesti ada unjuran. Okey. Why? Kadang-kadang kan murid kan bila dia terlalu pandai, dia nampak dah gambar tu. Jadi dia terlupa nak unjur. Okey, jadi kalau awak tak unjur, kuranglah markah. Okey, kita nak save semua markah yang ada. Okey. Jadi kita unjurkan. Okey, ini adalah dia punya ending dia. Betul tak? Okey, jadi kita unjurkan, kita berhentikan pada 45 darjah, kita bawa turun. Okey, satu lagi kita ambil bahagian atas dia, kita unjurkan, jadi kita dapat dia punya kotak sempadan. Jadi kita takkan terkurang, kita takkan terlajak. Okey, dan seterusnya kita turunkan ke bawah. Okey, biasanya ortografik ni murid-murid memang pandai. Sebab dia tengok je, senang je ni. Okey, tapi awak jangan lupa kat sini bulatan ni awak tengok jaraknya 60. Tapi kat sini jarak je 70. Sebenarnya bulatan ni tinggi sikit. Bawahnya ada jarak. Jadi bawah tu ada space sikit lah. Maksudnya space tu berapa? 10 ya. Yes, kita tolak baru kita dapat dia punya space kat bawah. Okey, kalau murid-murid tak pasti, biasanya kadang-kadang ortografik nampak senang tapi dia mengelirukan. Jadi kita nomborkan everything. Kita akan jumpa by nombor. Okey, contoh kalau saya buat ni nombor 1, okey ni nombor 2. Okey, pada pelan kita pandang dari atas kat sini. Okey, ini awak lah. Okey, awak semua kurus je kan? Okey, so awak pandang kat bawah macam tu kan? Bila awak pandang ke bawah ni mata awak, tengok tu ada mata kan? So turun pandang bawah, nombor 1 kita duduk sini. Okey, jadi nombor 2 kita duduk mana? Di sini. Okey. So macam tu jugalah bila kita turunkan dia. Okey. Dan kita boleh bagi satu jarak kat sini. Okey, murid-murid jarak kat sini tak kisah. Tapi bila awak buat jarak, awak tidak akan terlanggar pada garisan itu. So biasakan bagi jarak sikit. Okey. Dan bila kita buat line di sini, line ini kita ambil jarak 70. Kita ukur 70 dan kita garis. Ini adalah kotak had sempadan awak. Begitu juga di sini. Dia adalah kotak had sempadan. Sebab kadang-kadang murid terlalu terlajak ataupun terkurang. Jadi gambarnya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Tapi nak cantumkan di mana, kita nomborkan je. Okey. Dan daripada sini kita dah tahu dah. Okey, bulatan ni dari atas kan. Okey, katalah ni nombor 1 kan. Okey, ini nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Jadi pada pelan ini nombor 3. Okey, nombor 4 duduk hujung. Okey. So sekarang kalau daripada pandangan hadapan, ini hadapan. Okey, hadapan ni kita pandang arah sana. Jadi kalau kita duduk sini, okey ni awak kan? Okey, kadang-kadang murid ada masalah imagine. Okey, jadi nombor 4, 3 dan 1 akan bertindih kalau kita pandang arah sini.
Okey. Jadi sini akan jadi 4, 3 dan 1. 4, 3 dan juga 1. Okey. Jadi seterusnya kita turunkan. Okey. Bulatan ni sebenarnya kalau dia tak bagi jarak pun, kat sini kan dia dah bagi jarak kan? Ya. Okey, sebenarnya kalau dia tak bagi pun kita dah tahu. Okey, ini adalah 60 diameter. Ya. Kat sini adalah jejari. Ya. Jejari half diameter. 30. Jadi 30 lah. Betul. Okey, jadi bila dia turunkan, so dari sini awak ukur pakai jangka lukis, ambil jangka lukis cucuk dekat titik ni. Okey, ke sana dan awak buatlah bulatan. So nampak tak dia akan terangkat sikit. Kat sinilah jarak 10 tu. Okey. Dan seterusnya dari titik ini, titik 5. Okey, dia jumpa terus ke hujung. Okey, dari 5 terus sampai bawah. Sebab 70 ni kaki kat bawah kan? Okey, jadi terus sampai bawah. Okey. So dah siap lah. So kita boleh pekatkan. Jangan lupa ambil pensil HB dan awak pekatkan setiap garisan. Okey, so bila awak pekatkan garisan ni, garis awak buat bulatan tu sekali, jangan lupa. Okey, so pandangan hadapan kita dah siap. Check. Okey, ni baru dapat half markah. Lagi half. Okey, lagi half. Kita dah nampak dah rupa dia. So sisi kita adalah kat sini. Okey, kita pandang arah sini. Okey, jadi dari sisi ni bila kita nak pandang arah sana, kita bawa turun. Okey, line ni, okey, yang nombor 5 tadi. Okey, ni nombor 5 kan? Dari pelan nombor 5. So kita bawa 5 berhenti pada 45 darjah dan awak turunkan. Okey. So bila awak turunkan macam ni, okay, titik hujung 5 dia akan jumpa dengan katalah ini nombor 6. Okey, boleh nomborkan semua sekali ataupun boleh nomborkan macam saya buat. Pergi pada satu titik, nombor. Pergi pada satu titik, nombor. Boleh juga. Okey. Okey. Jadi 5 jumpa 6. 2 pun jumpa 6. Okey, sebab tu kat sini akan jadi 5. Okey, kat sini akan jadi 2. Ni tengok ni. Kalau dari sisi kan kat sini, ni 2 kat sini. Okey, kat sini adalah 5. Maka 5 jumpa 6. Okey, ini 6. 2 pun jumpa 6. So nampak Okey, seterusnya kita bawa yang bulatan ni, separuh bulatan ni kita unjurkan dan kita dapatlah shape 4 segi ni. Sebab dari sini Sean, okey, dan murid-murid, dari sini lengkung ni, okey, bila kita macam kat sini kita seolah-olah bayangkan diri kita macam hak. Oh, okey. Okey, kita hak dan kita push objek ni. Okey. Kalau kita push satu lengkung macam ni, okey, bila kita push dia akan jadi satu garisan. That is why kat sini tak ada lengkung. Oh, okey. Sebab tu dia 4 segi je. Ya. Yeah. Okey. So, kita pekatkanlah. Okey, murid-murid tengok kat sini ada ruang kan? Sebab kat sini memang tak ada sebenarnya. Nampak macam ada tapi sebenarnya dia tak ada. Dia ada bahagian kosong di sini, nampak? Okey. So, selesai kita punya soalan ortografik. So kalau kat sini buat macam ni semua. Ya. Elok-elok, cantik-cantik, pekat-pekat siap-siap, okey. Ya. So kita dapatlah 10 markah penuh. Macam cikgu sebutkan tadi, ada kadang-kadang murid yang terlalu pandai kan, sampai mereka dah tahu dah bagaimana jawapannya, tetapi langkahnya masih perlu ikut kalau kita akan kehilangan markah. Contohnya macam diorang, murid-murid tak unjur kan? Murid-murid bila dia tak unjurkan macam ni, maka unjuran tak adalah. Sebab kita ada markah konsep. Walaupun jawapan akhir dia betul, markah unjuran tu tak ada pula. Tak ada. Markah konsep, markah 45 darjah. Kadang-kadang murid-murid ada terbuat 30 darjah. Salahlah. Dia mesti 45 darjah. Macam tu. Okey, baiklah kepada anda yang menonton sekarang, pastikan anda ikutlah langkah-langkah yang diberikan. Janganlah ambil jalan pintas supaya anda boleh mendapatkan markah maksimum untuk soalan sebegini. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecotan bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan kertas 1, dan untuk segmen ini kami akan tumpukan kepada soalan 5. Ya cikgu? Ya. Okey, baiklah, silakan cikgu. Okey.
So soalan 5 adalah soalan isometri. Ya. Okey. So Laja menunjukkan pandangan ortografik. Kebiasaannya isometri. Okey. Sebab apa saya cakap isometri? Lukis pandangan isometri. Okey, murid-murid kat rumah jangan lupa bezakan antara isometri dan juga oblik. Sebab kadang-kadang murid-murid tertukar. Okey, bila tertukar markahnya kuranglah. Okey, jadi ambil je bila isometri, okey, dia ada kiri dan kanan. Kiri dan kanan tu sebenarnya 30 darjah kiri, 30 darjah kanan. Ya. Tapi dia boleh juga buat 45 darjah. Tapi saya nasihatkan murid-murid just ingat je, okey, yang ISO 30 darjah, oblik 45 darjah. Itu sahaja. Okey, jadi kita takkan salah lukis lah. Okey, so lukis pandangan isometri bagi bongkah itu mengikut saiz penuh. Okey, anak panah ni nak tengok kita tunjuk arah mana lah. Okey, ni adalah macam titik terendah lah kita panggil. Okey, saiz petak grid adalah 10 darab 10. Okey, kat sini 10 darab 10 maksudnya 10 mm bersamaan dengan 1 cm. Okey, dalam lukisan kita memang pakai mm kan. Jadi tengok lagi butiran terlindung tidak perlu dilukis. Okey, so yang mana hidden kat belakang semua tak payah lukis. Kita lukis yang kat depan yang kita nampak sahaja. Okey. Okey, so kat sini kita ada kertas kosong macam biasa. Okey, so bila kita ada kertas kosong, mula-mula sekali kita garis. Kita ambil kita punya T-square dan kita garis. Okey, so kita garis tegak, kita garis kanan, kita garis kiri. Okey, so kalau murid-murid terus lukis macam ni pun boleh ataupun nak buat dia punya guide pun boleh. Maksudnya dari sini garis straight ke kanan, garis straight kiri. Macam tu. Bila kita ada garisan yang lurus, kita tegakkan dia 30 darjah kanan, sini 30 darjah. Okey. Pakai je kita punya set square yang 30 darjah tu. Okey, kalau kita jumpa je lukisan isometri yang kita punya set square 45 darjah, terus letak tepi. Kita terus pakai yang 30 darjah. Okey, so kita letak kita punya T-square dan kita letak set square kanan dan kiri. Okey, sini pun 30 darjah. Okey, bila kita dah letakkan dalam fikiran kita yang ISO adalah 30 darjah, jadi kita akan melukis dengan laju. Kelajuan sangat penting, Sean. Sebab kita ada 8 markah, 8 soalan. Kita ada 8 soalan. Jadi masa hanya 2 jam setengah. Jadi yang belakang-belakang tu, lukisan berkaitan tu, kita nak lukis dengan detail. Okey, murid-murid. Macam contohnya lukisan elektrik, mekanikal, bangunan. Okey, setiap line dan garisan yang ada, jaraknya kena tepat. Bulatan kena elok cantik. Jadi yang ni kita cuba speed up. Okey. So sekarang ni kita buat kotak dia dulu. Okey, dalam isometri ni, okey, cara nak bayang. Kadang-kadang murid tak dapat bayangkan. Jadi murid senang je awak nak bayangkan. So mula-mula sekali awak nampak lukisan macam ni. Ini duduk atas, macam untuk grafik tadi. Bila dia duduk atas, dia adalah plan. Kawan dengan hadapan. Kawan dengan sisi. Okey, kalau hadapan kita belah kananlah hadapan kita. Kalau sisi belah kirilah kita punya sisi. Kalau dia bertukar, kita tukar jugalah. Jadi hadapan kita kat sini, sisi kita kat sini. So kita follow je dia punya drawing. Okey, dan kita nampak dia ada 2 tingkat. Okey, tingkat pertama, tingkat kedua. Jadi kita buat by kotak. Okey, ini kita panggil kaedah kotak dan rangka. Okey, Sean, murid-murid kat rumah awak boleh tengok balik buku teks tu. Dia adalah kaedah kotak dan rangka. So saya akan buat kotak pertama. Okey, saya dah nampak dah kotak ni ada 2 tingkat. Okey, dari sini pergi ke sini 1 2 3 4 5 6. Kira kotak tu. Okey, kat sini adalah 6 kotak. Okey, jadi kat sini adalah 6 cm. Ini pandangan hadapan, kita pandang dari sini. Okey, ini adalah hadapan. Okey, ni hadapan lah. Okey, ini adalah sisi. So, bila kita pandang sisi sini, kita pandang hadapan sini, kita try ambil dan kita cuba paste dekat sini. Okey, kita cuba letak kedudukan dia. Okey, kita ambil part segi. Okey, ini bahagian dia unjuran kan? Maka bila dia unjuran, kotak paling bawah ni adalah ini. Okey, jadi kotak yang atas ni sebenarnya dia duduk mana? Dia duduk situ.
Okey, so kita buat kotak bawah dulu. Okey, kita sambung dia. Kita nampak kan kat sini bahagiannya kosong. Jadinya kotaknya pun flat lah. Okey, kita flatkan dulu. Kita tak payah imagine. Kita imagine bentuk dia nanti kemudian. Okey, dan kita sambung pula bahagian atas. Saya dah bagi tahu tadi dia ada 2 tingkat. Jadi kita buat 2 tingkat. Kita buat box dia. Kita buat box by box. Okey, dan kat sini kita nampak dia macam ada lengkung. Jadi lepas tu dia kosong. Jadi dia naik tingkat kat sini kan, 1 kan. Lepas tu kat atas ni macam 4 segi. Bila pergi pada pelan, kita nampak dia lengkung. Okey, jadi kita buat kotak dia, kita ambil jarak 1 ni. 10 lah. Okey, 10 jarak kat sini, kita unjur sampai belakang. Okey, ni. Sini kita kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Jadi 5 darab 5. Okey, so sebenarnya kat sini adalah bulatan. Okey, murid-murid. So kalau macam ni, bulatan pada isometri dia tidak sama dengan oblik. Kalau oblik kita ambil jangka lukis, kita buat je. Ya. Tapi kalau isometri, kalau macam ni kita kena pakai kaedah 4 pusat. Okey, saya ajar awak kaedah yang ringkas okey. So awak ambil je jangka lukis ni. Awak ukur. Okey, awak ambil ni ukur kan? Patok silangkan kat bawah, cucuk sini silang. Okey. So bila awak silang, okey, jangan lupa garis. Garis ini adalah markah. Okey. So lepas tu dari sini kan, dari sini tadi dapat persilangan kan? Terus je kita buat lengkung. Okey. So lengkung atas dah siap. Kerana dia ada 2 bahagian, sebenarnya bawah pun lengkung. Jadi kita buatlah kotak tu sama je kaedahnya. Kita teruskan je. Okey. Garis sama dan ada lengkung. Okey. Last sekali adalah bahagian atas. Okey, ini adalah macam segitiga. Jadi kawasan ini kosong. Okey, tadi kita dah buat box ni. Jadi kita ambil puncak dia ni. Okey, ni puncak atas kan? Kita tengok pada pandangan hadapan. Okey, dia ambil sini, jarak sini kat sini, kita sambung dia. Okey, kita sambung, kita turunkan, tetapi sebab dia menyerong macam ni, so makanya titik ni kita sambung pula ke hujung ni. Okey, so dia jadi macam tu. Okey, inilah segitiga tu. Jangan lupa mesti awak pekatkan dia, objekkanlah maksudnya. Okey, kita ada garisan objek dengan garisan binaan kan? So, kita terus pekatkan objek kita cantik-cantik macam tu. Siaplah soalan kita. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini bagi soalan 1 hingga 5 bagi kertas 1 bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia membantu anda untuk mendapatkan markah maksimum bagi kertas ini. Dan semoga berjaya dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya.